Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan mengenai assignment akidah yang mana kami lakukan assignment tersebut secara berkumpulan dan saya akan membentangkan juga mengenai artikel review yang mana artikel tersebut saya ambil daripada rujukan kajian saya. Tajuk utama kuliah kami adalah tanda-tanda kiamat dalam kepimpinan. Dan saya ditugaskan untuk menghuraikan mengenai orang yang hina diberi kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat sehingga orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Luka ibnu Luka. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa ketika menjelangnya hari kiamat, maka akan muncul orang yang hina yang diberi kedudukan yang tinggi. Jadi pada isi yang pertama, saya menceritakan mengenai konsep pemimpin yang hina. Di dalam konsep pemimpin yang hina ini, saya telah menerangkan mengenai maksud Luka ibnu Luka. Dan terdapat banyak maksud Luka ibnu Luka berdasarkan pendapat ulama'. Menurut Syekh Mahir Ahmad Syaufi, Luka ibnu Luka itu membawa dari segi bahasa membawa maksud hamba yang buruk. Manakala dari segi istilah pula, Luka itu merupakan suatu kinayah atau bahasa kiasan yang memberi makna seorang lelaki yang buruk nasabnya, kedudukannya, akhlaknya dan agamanya. Manakala menurut Kasir pula, istilah tersebut memberi makna bahawa orang tersebut hina. Dan hina tersebut pula merujuk kepada orang yang tidak berakhlak dan tidak taat pada agamanya. Pendapat lain juga ada yang menyatakan bahawa perkataan Luka ini membawa maksud budak dan digunakan untuk menunjukkan kebodohan dan kehinaan, iaitu orang yang hina dan tercela. Jika istilah itu diberikan kepada orang dewasa, maka ia membawa maksud orang itu cetek ilmu dan akalnya. Bagi isi yang kedua pula, saya menerangkan mengenai ciri-ciri pemimpin yang hina. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, saya dapat menyenaraikan 3 ciri-ciri pemimpin yang hina. Pertama, pemimpin yang tersebut bahagia dengan kenikmatan dan kelazatan dunia serta pangkat yang dimilikinya. Perkara tersebut dinyatakan dalam hadis Rasulullah berdasarkan hadis utama bagi tajuk ini. Yang kedua, pemimpin tersebut tiada matlamat dan hala tuju. Dan yang ketiga, pemimpin yang hina ini tidak berpandukan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan hadis. Pada isi yang ketiga pula, saya membincangkan mengenai jenis pemimpin yang hina. Saya dapati bahawa golongan Ar-Ruwaibidah ini juga termasuk daripada golongan pemimpin yang hina. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW seperti yang telah dinyatakan. Di dalam hadis tersebut, saya telah meng-highlightkan bahawa Rasulullah SAW memberi maksud golongan Ar-Ruwaibidah ini sebagai orang yang bodoh lagi fasik berbicara dalam perkara orang awam. Dan perkara orang awam ini merujuk kepada masalah orang ramai atau umat. Jadi yang berhak untuk berbicara mengenainya adalah pemimpin. Jadi di situ memberi bukti bahawa golongan Ar-Ruwaibidah ini merupakan pemimpin yang hina. Pemimpin yang hina ini juga sejenis orang yang berkata-kata dengan perkara yang dusta. Setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah dusta sahaja. Dan pemimpin yang hina ini juga dia akan dipuji dan akan kebijaksanaannya serta kebaikan akhlaknya, dan orang ramai akan menyifatkannya dengan sifat-sifat yang indah. Padahal sifat pemimpin tersebut adalah sebaliknya. Pada isi keempat pula, saya menerangkan mengenai faktor terjadinya pemimpin yang hina. Saya dapat menyenaraikan 4 faktor terjadinya pemimpin tersebut. Pertama, kerana melimpahnya harta yang digunakan Allah kepada mereka sehingga mereka diangkat menjadi pemimpin. Kedua, sifat manusia yang tinggal pada ketika itu yang terdiri pada golongan orang yang bodoh. Perkara ini juga turut disebut oleh Rasulullah SAW, di mana ketika hari kiamat yang tinggal pada hari kiamat adalah orang-orang yang bodoh sahaja dan kurang iman di dalam dirinya. Dan yang ketiga, tidak ada lagi orang yang mencegah kemungkaran kerana tiada orang yang berani melakukan perkara tersebut. Disebabkan juga oleh lemahnya iman di dalam diri mereka. Dan yang keempat, ilmu diangkat oleh Allah menjelang hari kiamat. Maka pemimpin yang tinggal pada ketika itu akan berfatwa tanpa ilmu, sehingga umat lain mempercayainya
dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Pada isi yang kelima pula, saya menghuraikan mengenai perbahasan ulama terhadap konsep pemimpin yang hina dan persediaan untuk menghadapinya. Persoalan daripada hadis Rasulullah SAW mengenai tanda-tanda kiamat di mana fitnah pemimpin yang hina akan melanda kita. Jadi, apakah pemimpin sebegini perlu ditaati oleh umat? Jawapannya, mereka perlu ditaati walaupun mereka ini merupakan golongan yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kerana menurut Rasulullah SAW di dalam hadisnya, setiap perbuatan mereka itu hanya akan dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Ini dapat dibuktikan berdasarkan hadis tersebut di mana Rasulullah SAW menjawab persoalan sahabat dengan mengatakan bahawa pemimpin yang tiada hak ini, kita perlu tiada hak untuk menjadi pemimpin ini juga perlu ditaati kerana tanggungjawab mereka adalah apa yang dibebankan mereka dan tanggungjawab kamu adalah apa yang dibebankan ke atas kamu. Rasulullah SAW juga turut bersabda yang bermaksud barang siapa tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka sebaiknya bersabar kerana sesungguhnya siapa yang keluar dari kepimpinan pemimpinnya sejengkal, maka dia meninggal dalam keadaan matinya seorang jahiliah. Hadis ini juga turut menerangkan perkara yang sama dan Rasulullah menganjurkan bahawa kita perlu bersabar dalam menghadapi fitnah tersebut. Kita juga tidak dibenarkan memberontak kepada pemimpin tersebut. Tapi lain pula pendapat Ibnu Battutal. Menurutnya, para ulama boleh melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang hina jika mereka melakukan kekufuran secara terang-terangan kerana dalam keadaan begitu umat Islam tidak perlu mentaatinya, malah wajib pula menentangnya. Daripada isi 6 ini, saya menghuraikan mengenai kesan beriman dengan kemunculan pemimpin yang hina. Saya telah menyenaraikan 3 kesan, iaitu pertama, kita akan dapat mengetahui bagaimana cara yang betul untuk menghadapinya jika kita tahu mengenai akan datangnya fitnah pemimpin yang hina ini. Yang kedua, kita hendaklah memperkukuhkan ajaran agama Islam di dalam diri kita dan keluarga agar kita semua dipelihara daripada fitnah dunia yang dikuasai oleh pemimpin yang hina. Sebabnya Rasulullah SAW ada bersabda di dalam hadis beliau bahawa kiamat tidak akan datang selagi mana di dalam hati seorang manusia itu mempunyai keimanan. Yang ketiga, kesan beriman daripada hadis tersebut ialah orang ramai akan insaf dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka sedar bahawa mereka lalai dalam kehidupan di dunia ini. Pada isi yang ketujuh pula, saya telah menghuraikan mengenai pembuktian pemimpin yang hina berdasarkan perspektif kajian moden. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, saya dapati bahawa ciri-ciri yang dibawa oleh kepimpinan yang dikuasai oleh pemimpin yang hina ini seperti hadis utama telah meresap sedikit demi sedikit ke dalam negara kita sekarang. Memandangkan negara kita menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahan, maka kita dapat lihat bahawa pemimpin menggunakan kaedah atau taktik kotor untuk meraih undian daripada rakyat. Contohnya dengan pemimpin tersebut menaburkan janji-janji manis supaya rakyat memilih mereka sebagai pemimpin untuk menjamin kesejahteraan negara. Tetapi selepas mereka mendapat tombok kepimpinan tersebut, mereka melakukannya secara lewa. Selain itu, unsur sekularisme juga membuktikan bahawa pemimpin yang hina ini telah merasak masuk ke dalam negara kita. Pada isi yang ke-8 pula, saya menerangkan mengenai perbandingan pemimpin hina zaman Rasulullah SAW dengan pemimpin hina zaman sekarang. Kepimpinan mereka sangatlah berbeza kerana sifat manusia itu sendiri. Pada zaman Rasulullah, kita dapat melihat bahawa manusia pada ketika itu amat tegas dengan pendirian mereka dan kepercayaan mereka. Contohnya seperti Abu Lahab. Daripada awal sehingga akhir kehidupannya, dia tetap dengan pendiriannya bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah dusta.
dan dia telah mengajak orang ramai pada ketika itu untuk menentang Rasulullah SAW. Selain pada itu, pemimpin umat akhir zaman Allah tidak meneruskan balasan kepada mereka dekat dunia dan menangguhnya di akhirat nanti. Berbeza dengan pemimpin pada zaman Rasulullah SAW, di mana Allah telah menurunkan balasan kepada mereka sejak di dunia lagi. Yang ketiga, jika perselisihan faham berlaku, pemimpin hina pada zaman Rasulullah akan terus mengangkat senjata. Berbeza dengan pemimpin zaman kini di mana jika berlakunya perselisihan faham dalam kepercayaan mereka akan mengadakan perundingan secara damai. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai artikel review yang telah saya selesaikan. Tajuk artikel saya adalah kepimpinan berkualiti, perspektif mengenai kompetensi yang diperlukan untuk memimpin dengan berkesan. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Izhar Muhammad Hamzah dan penulis korespondennya adalah Rosalina Mansur. Pada isi yang pertama, saya menceritakan mengenai ringkasan artikel. Saya dapati bahawa artikel ini mengisahkan mengenai kepimpinan yang berkualiti. Artikel ini mengisahkan mengenai kepimpinan yang berkualiti. Terjadinya artikel ini mengisahkan mengenai kepimpinan yang berkualiti. Terjadinya artikel ini adalah disebabkan penulis mendapati bahawa tidak banyak artikel mengenai perkara ini diterbitkan. Jadi, beliau telah melakukan kajian ke atas 24 orang responden berdasarkan peringkat dan pengalaman yang berbeza dalam kepimpinan. Dan dia telah menghasilkan 5 ciri-ciri utama bagi kepimpinan yang berkualiti. Dan pada pendapatnya, mustahil bagi pemimpin yang tiada kompetensi untuk memimpin dengan sebaiknya. Pada isi yang kedua pula, saya menceritakan mengenai isu yang diperolehi daripada artikel tersebut. Secara ringkasnya, saya mengeluarkan 3 isu yang dibincangkan oleh penulis di dalam artikel tersebut. Pertama, isu mengenai seorang pemimpin perlu mempunyai pengetahuan mengenai semua tugasan yang dilakukan oleh staf ataupun orang di bawahnya. Yang kedua, pemimpin perlu ada kepribadian yang positif di dalam dirinya agar orang di bawahnya juga akan turut positif dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, pemimpin perlulah menguasai pelbagai kemahiran, lagi-lagi dalam kemahiran pengurusan, komunikasi dan teknologi. Seterusnya, pada isi yang ketiga, saya menghuraikan mengenai isu yang menarik yang diolahkan oleh penulis di dalam artikel tersebut. Isu mengenai pemimpin transformasi menarik perhatian saya kerana pemimpin transformasi ini adalah pemimpin yang melihat jauh ke hadapan dalam kepimpinannya. Ia juga menarik perhatian saya kerana penulis berbincang mengenai sistem ke arah kemajuan dalam kepimpinan dan mereka ini iaitu pemimpin transformasi akan memberi pandangan sebagai suri teladan di mata para masyarakat di bawahnya. Maka dia juga akan menghasilkan kepimpinan yang berkualiti di masa hadapan. Tapi, menurut Ahmad Munawar Ismail dan Zakaria Stapa pula, agama dan transformasi adalah topik yang melibatkan kefahaman liberalism. Jadi, topik ini perlulah diolahkan dengan sebaiknya agar pembaca tidak salah faham di dalam pembacaan mereka. Pada isi yang keempat pula, saya mengolahkan mengenai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel penulis. Pada pendapat saya, kekuatan artikel ini adalah artikel ini mempunyai fakta yang penuh dan setiap pernyataan penulis disandarkan kepada rujukan daripada kajian-kajian yang telah dilakukan olehnya. Dan kelemahan artikel ini adalah
isi yang diutarakan oleh penulis tidak mempunyai huraian yang jelas bagi segelintir isu yang dibincangan sehingga boleh menyebabkan salah faham kepada para pembaca. Jadi, penulis perlulah mengolahkannya dengan sebaiknya dan dengan lebih jelas. Dan saya dapati bahawa penulis banyak menyandarkan kajiannya kepada ideologi barat berbanding dengan ideologi Islam. Padahal, perkara kepimpinan ini dijelaskan secara sebaiknya dalam ideologi Islam. Namun, tidak salah untuk mengambil ideologi barat. Tapi, ia perlu diolahkan dengan sebaiknya dengan masukkan mengenai ideologi Islam juga. Sumbangan daripada artikel ini boleh dijadikan sebagai panduan asas bagi mengetahui dan menghuraikan mengenai ciri-ciri pemimpin yang berkualiti. Dan yang kedua, masyarakat akan dapat membezakan dan menilai antara pemimpin yang berkualiti dan pemimpin yang akan membinasakan rakyat. Pada isi yang kelima pula merupakan kritikan dan ulasan terhadap artikel tersebut. Perkara yang saya ingin kritik di dalam artikel ini adalah penulis mengolah mengenai isu kesanggupan untuk menjadi pemimpin. Kerana saya dapati bahawa pendapat penulis bercanggah dengan penulis-penulis yang lain kerana penulis tidak menjelaskan perkara ini dengan lebih terperinci seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Dan isu yang kedua adalah isu apabila penulis menggunakan penjelasan yang kurang jelas dan penggunaan ayat yang tidak sesuai bagi kepimpinan. Penulis telah menggunakan perkataan seronok di dalam teksnya untuk menerangkan mengenai kepimpinan. Sedangkan perkataan seronok itu sangatlah tidak wajar bagi kepimpinan kerana kepimpinan bukanlah perkara yang remeh-temeh dan dapat dijadikan sebagai bahan mainan. Seterusnya, pada isi yang ke-6, saya menerangkan mengenai isu yang memberi impak kepada para pembaca. Kesan daripada penulisan ini diperolehi dari sudut pemilihan di mana kita akan dapat mengenal pasti di antara pemimpin yang berkompetensi dan pemimpin yang tiada kompetensi. Jadi kita akan dapat memilih kepimpinan yang sebaiknya berdasarkan ciri-ciri yang telah disenaraikan oleh penulis. Dari sudut pembangunan sumber manusia pula adalah mengenai kepimpinan transformasi, yang mana kepimpinan ini menjadi wawasan kepada masa hadapan. Saya dapati bahawa daripada penulisan artikel tersebut, ada perkara baru yang saya perolehi daripada artikel ini, iaitu mengenai gaya kepimpinan. Dan gaya kepimpinan tersebut adalah kepimpinan laissez-faire dan kepimpinan authoritarian. Kesimpulannya, berdasarkan dua kajian yang telah saya lakukan ini, saya memperolehi banyak ilmu mengenai kepimpinan secara tidak langsung. Sampai di sini saja perbentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.